الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ke-15 daripada bulan Syawal 1435 Hijrah. Allah masih lagi menjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama dapat berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dilimpah dengan barakah inayah daripadanya insya-Allah. Ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang pertama sekali, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, insya-Allah malam ni kuliah kita ataupun pengajian kita malam ni saya akan pecah pada dua bahagian. Bahagian yang pertama kita akan bicara berkaitan dengan kitab kita, kitab Sirah Nabawiyah karangan Al-Imam Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi rahimahullahu taala. Dan di bahagian yang kedua saya akan sebut berkaitan dengan satu kitab yang disusun oleh Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki berkaitan dengan tajuk jangan peleceh benda baik walaupun benda baik itu kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kamu peleceh benda baik walaupun benda baik itu kecil pada pandangan manusia. Dan kita akan sebut beberapa amalan yang mana mungkin kita boleh sama-sama amalkan bila keluar daripada masjid ini insya-Allah. Boleh ke no? Nampak tak setuju? Nampak gaya kan? Setuju no? Boleh no insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Jadi malam ni insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab riwayat hidup Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi kitabihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Malam ni kita nak tengok muka surat yang ke 87 89. tajuk Nabi pulang ke rumah Khadijah, tajuk yang ke-89 no? Baik. Kita dah masuk berkaitan dengan cerita ataupun kisah ketika mana Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Baginda berulang alik daripada rumah baginda ke Gua Hira dalam keadaan baginda tengok kebejatan ataupun teruknya masyarakat musyrikin Mekah ketika itu. Dengan sembah berhalanya, dengan bunuhnya, dengan bunuh anak perempuannya, dengan araknya. Jadi Nabi SAW melihat peristiwa ini cukup menyusahkan hati dia. Akhirnya baginda buat keputusan untuk mengasingkan diri di satu tempat bernama Gua Hira. Boleh dapat saya kata silan, kita dah bahas. Dan ketika mana Nabi SAW kadang-kadang lalu dalam perjalanan nak ke Gua Hira, sebelum baginda dilantik menjadi Rasul, kadang-kadang baginda berjalan, batu bagi salam kepada baginda. Ada satu hadis Nabi SAW berbunyi, inni la a'rifu hijran bi Makkah kana hajran inni la a'rifu hajran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath inni la a'rifuhu al'an atau kama qala. Nabi SAW pernah bersabda, aku tidak perasan selama ni ada sebiji batu selalu bagi salam pada aku, yusallimu alayya, bagi salam pada aku sebelum aku dilantik jadi Rasul. Nabi kata waktu aku duk berulang alik naik ke Gua Hira tu, ada sebiji batu duk bagi salam pada aku, tapi aku tak tahu. Wa inni la'arifu al'an, tapi kata Nabi SAW, lah aku tahu dah lah. Bila dilantik jadi Rasul, aku diberitahu bahawa ada batu bagi salam kepada aku. Spesialnya Nabi SAW. Baik. Dan kemudian bila baginda dilantik menjadi Rasul, peristiwa malaikat Jibril datang pada malam ke-17 Ramadan.
ketika mana usia baginda sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Kita dah bahas tajuk tersebut. Malam ni kita tengok waktu baginda balik ke rumah isterinya Siti Khadijah, apa yang berlaku dalam rumah tersebut. Baik, cuba kita tengok sama-sama muka surat ke 89. Kejadian yang baru sahaja dialami oleh Nabi SAW menjadikan hati baginda takut. Sekalian, peristiwa pelik, jadi baginda rasa susah hati, takut. Kerana baginda sebelumnya tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan wahyu dan kenabian. Memang bangsa Arab dapat dikatakan tidak mengerti sedikit pun tentang adanya wahyu, kerana mereka telah lama tidak mengenal ajaran agama seperti yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Kita nak sebut waktu di antara Nabi Isa diangkat naik ke langit dengan waktu kelahiran Nabi SAW, jarak masa tu lebih kurang 600 tahun. 600 tahun. Kalau rasa payah nak kira, tahun Masihi 2014, tahun Hijrah 1435, tolaklah 2 tahun tu sebut. 2014 tolak 1435. Itulah perbezaan jarak Nabi Isa dengan Nabi SAW. Dan selepas kelahiran Nabi Isa, selepas diangkat Nabi Isa ke langit, tidak ada Nabi yang muncul atas muka bumi ni melainkan yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW. Jadi wahyu tu terputus dalam tempoh masa 600 tahun. Sebab itu masyarakat musyrikin Mekah sampai tak tahu istilah wahyu, sampai tak kenal istilah kenabian. Boleh faham bahasa tu salah? Sebab jarak putus kenabian tu lama sangat, jarak wahyu tu tak turun lama sangat, hampir 600 tahun. Boleh dapat sekat tu? Selesai. Jadi baginda Nabi SAW pun kali pertama dia datangi malaikat Jibril, jadi baginda cukup-cukup takut. Baik, kerana itu setelah kejadian itu berlaku, Nabi SAW terus pulang ke rumah isterinya Khadijah dengan perasaan gemetar. Baginda melarikan diri sambil ketakutan sampai di rumah Khadijah. Nampak? Balik cepat. Sampai di rumah, langsung baginda berkata kepada isterinya, Zammiluni, Zammiluni, selimutkan aku, kerana aku sedang ketakutan. Sampai di rumah tak cakap banyak jalan. Zammiluni, hai Khadijah, selimutkan aku. Nak tunjuk kata takutnya Nabi SAW ketika tu. Tak pernah jumpa, tak pernah kena peristiwa yang hebat seumpama ni. Sebagai isteri yang setia, Khadijah menanyakan apakah yang menyebabkannya ketakutan. Bila Nabi SAW diselimutkan, baginda duduk di satu tempat. Bila tengok baginda dah tenang, Siti Khadijah baru datang tanya kepada Nabi SAW. Ini yang kita sebut sebelum ini, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu, seorang isteri yang baik, dia takkan kalut bila tengok suami dia balik daripada rumah. Suami balik pada rumah, suami muncul di depan pintu dalam keadaan nampak tak apa ceria, nampak serabut, nampak ada sesuatu terjadi, nampak baju koyak. Isteri yang setia, dia tak kalutkan suami waktu tersebut. Kalau suami masuk-masuk, suami tak mau bercakap, dia tanya, ni abang siapa ni? Suami tak cakap, suami masuk ya dalam bilik seorang-seorang. Sebagai isteri yang baik, dia akan biar pilih dulu. Tu isteri yang baik salah. Dia tengok suami dia balik dengan keadaan muka merah dan sebagainya. Dia tanya, ni awak abang siapa ni? Sepatah hamba Allah tu tak cakap. Hamba Allah tu terus jalan masuk bilik yang ni. Ibu-ibu orang isteri yang baik, dia akan senyap. Tak apalah, biar pilih dulu. Faham ke tu? Macam marah nampak gaya sebut tajuk macam ni. Tapi tak berapa cantik Ustaz, buka-buka pintu tanya terus, lagi tak jawab, lagi tu duk tanya. Tu tension tu salah. Kita masuk bilik, dia masuk sekali tanya, kita sekali nak pergi bilik yang, dia pun ikut sekali, lagi dia tak dapat jawapan, dia duk tanya situ lah. Ni nampak gaya kurang baik. Boleh faham ke no? Macam marah nampak gaya. Baik, ayah-ayah, ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian, sikit lari tajuk sikit lah, tapi berkait dengan benda ni juga lah. Ayah-ayah yang ada di sini sekarang ni, saya rasa tajuk ni cukup sesuai bercara ni. Bulan Ramadan selesai sebulan. Sekarang ini Syawal pun dah habis 2 minggu silah. Masalahnya hari ni baru berapa hari bulan? Hari ni berapa hari bulan 8? Sebelah. Hari ni 9 hari bulan 8 Ustaz. Gaji tak masuk lagi. Betul. Yang mana bekerja gaji tak masuk lagi. Dan saya rasa lah, yang ada dalam masjid malam ni sekali dengan saya, kita sekarang berada duk parah ni lah. Betul. Kah habis terus ya macam mana lah. Baik. Baru ni saya mengaji dengan seorang pakar motivasi saya lah. Ni untuk ibu-ibu lah, khusus untuk ibu-ibu. Jangan marah saya lah, ambil sebagai ilmu.
Pakar Musibati tu sebut, dia kata orang lelaki-lelaki ni, kalau kita orang perempuan tanya suami, abang makan lah, senyap ya. Abang pasal apa muncung ni, senyap ya. Suami tu jenis senyap, tak cakap sepatah pun. Bila tidur pun suami duduk letak tangan atas ni. Untuk maklumat ibu-ibu sekalian, suami ibu-ibu yang duduk senyap tu dia ada masalah duit lah tu. Boleh faham masa tu? Kalau ibu-ibu tanya apa-apa kat dia, patah dia tak jawab. Ajak makan tak mau, ajak pergi mana tak mau, buat apa pun tak mau. Duduk senyapnya. Maknanya suami ibu-ibu sekarang ada masalah duit, masalah kewangan. Boleh faham masalah? Jadi kalau balik tengok suami macam tu, tak usah duduk minta duit lagi. Tem-tem lah ni. Tengok balik senyap, tak kata apa tu, jangan minta duit Pasal tem ni, dia dah memang tak ada duit lah tu. Tu yang dia serabut tu. Sebab orang lelaki-lelaki ni, dia senyap bila dia tak ada duit ni. Tapi kalau ibu-ibu tengok suami ibu-ibu ceria terlebih. Sebelum ini duduk di rumah duduk panggil kita mak hang ni sebelum ni lah. Tapi hari tu balik Ustaz dia panggil sayang. Oh sudah. 30 tahun dah menikah Ustaz oi. Last dia panggil saya sayang ni Ustaz masa dapat anak yang nombor 3. Lah lepas 30 tahun menikah Ustaz, lepas 30 tahun anak tu umur anak pun dah 30 lah. Dia panggil sayang balik Ustaz. Apa tanda Ustaz? Baik. Tandanya satu ya. Kalau tengok suami ceria terlebih Ustaz, lebih pada biasa, tu tanda ada orang berkenan kat dia. Faham bahasa tu? Tengok nampak ceria terlebih Ustaz, sebelum ni tak pernah masuk dapur, tapi hari tu masuk masak tolong kita apa semua, tu tanda ada orang berkenan kat dia. Jadi kalau ibu-ibu balik di rumah lepas ni tengok suami senyap ya, tak usah duk minta apa-apa, memang dia tak ada duit lah tu. Tapi kalau tengok ceria terlebih, hati-hati. Boleh faham kan? Seorang pun tak angguk nampak gaya. Boleh kan? InsyaAllah ambil sikit ilmu. Nah, kita kongsi sama-sama silah. Nah, baik. Sambung. Kemudian bila Siti Khadijah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nada yang cemas, baginda cerita semua kejadian yang baru dialami. Nabi cerita satu persatu apa yang berlaku di Gua Hira. Khadijah mendengar cerita Nabi ini dengan penuh perhatian. Nampak? Baginda sallallahu alaihi wasallam cerita, isteri yang baik dia dengar penuh perhatian, dia tak sampuk. Tu kebaikan seorang isteri yang baik. Apa hak suami sebut dia dengar, dia tak kata apa. Tu isteri yang baik. Jelaslah, baru di kita mengaji tajuk ni jugalah, isteri yang baik bila suami bercakap dia dengar. Kemudian bila suami tanya sesuatu pada dia, dia jawab. Suami minta sokongan, dia sokong. Faham maksud sokongan? Sokong lah. Orang mari ke rumah, ayah-ayah duk sembang rancak dengan kawan tetamu tu lah. Sembang rancak. Dah sembang-sembang tengah-tengah duk sembang tu, ayah-ayah buka satu cerita. Ayah-ayah saja duk cari, bini dah di sebelah. Saja tanya bini, nak minta sokongan. Ni hari tu, minggu lepas itu, kita pergi kenuri rumah siapa tu. Sajalah nak minta sokongan bini tu. Hari tu kita pergi rumah Abang Mat mana? Abang Mat mana? Duk tanya bini tu. Bini yang baik, dia akan jawab apa? Abang Mat nak duduk dekat taman yang sana. Tu bini baik ke salah. Suami nak cerita pada kawan, tapi nak tanya, nak perkemas cerita dia tu, dia tanya bini tu lah. Kemaslah bini yang baik, dia akan jawab, hak duduk taman yang sana tu, hak duduk taman kucai tu. Tu bini yang baik ke salah. Bini yang menjatuhkan maruah suami, bila suami dia tanya, hari tu kita pergi kenuri rumah mana? Kat mana tu? Dia kata, tak tahu. Tak tahu. Tu cukup teruk tu. Kita tanya, hak tu tu, alah minggu lepas tu, lepas kita balik pada Perak tu, kita singgah rumah tu, kawan tu nama apa? Tak tahu. Tak tahu. Dia tak tahu 2-3 kali. Saya budak ni nak kenal lagi, nampak gaya. Nampak? Dia tak reti nak jaga maruah suami dia. Allahu akbar. Saya rasa di sini tak ada salah, sekadar kita nak ambil pengajaran sahaja. Sebab itu Siti Khadijah satu sifat dia kita kena tiru. Apa yang baginda sebut, dia dengar dengan penuh perhatian. Sebab itu Nabi cukup sayang kepada Siti Khadijah. Baik, sambung. Khadijah mendengar cerita Nabi ini dengan penuh perhatian sambil menilai apa yang dialami oleh suaminya. Nampak? Dalam otaknya terfikir bahawa suaminya yang dikenal selama ini orang baik, mulia budi pekerti, suka tolong orang lemah, ramah tamah dengan kawan. Dia fikir, dia kata, Allahumma salli alaihi wasallam. Siti Khadijah mengatakan dalam fikirannya, takkanlah orang baik macam laki aku ni, baik budi pekerti, suka tolong orang lemah, baik dengan kawan-kawan.
yang mana menurut perkiraannya orang yang bersifat demikian tak mungkin mendapat gangguan makhluk halus seperti mana yang dipercayai umum pada waktu tersebut. Dia takkan orang macam ni nak kena kacau dengan iblis syaitan. Contoh, takkan orang macam ni dibalas jahat, takkan orang macam ni ada orang nak kacau orang baik macam ni. Kerana itu Khadijah mengatakan kepada Nabi SAW, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tuqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Ini kata-kata Siti Khadijah radhiyallahu anha. Demi Allah wahai suamiku, Allah tak akan susahkan engkau. Tengok contoh isteri yang baik, bagi tenang suami. Allah tak akan susahkan kamu wahai suamiku. Engkau adalah orang yang selalu menghubungkan sanak kerabat, selalu menghubungkan silaturahim, selalu menolong orang yang susah, memberikan jamuan kepada tetamu, dan selalu menyampaikan amanat kepada empunya. Saya ulang sekali lagi, bagi nampak ni sifat Nabi SAW. Kamu adalah seorang yang hubung silaturahim. Satu, suka tolong orang susah. Dua, memberi jamuan kepada tetamu, jamu makan kepada orang. Tiga, dan selalu menyampaikan amanah kepada empunyanya. Terjemah bahasa mudah, baginda seorang yang menjaga amanah bagi siapa yang simpan kepada baginda. Allahu Akbar. Isteri sendiri mengaku. Saya sebut banyak kali dah pada ayah-ayah sekalian. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dengan isteri dia. Sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling baik dengan isteri dia. Tetangga isteri dia lah. Sebab itu kita sebut di sini, bila seorang isteri mengiktiraf kebaikan suami, mana suami tu baik sungguh tu. Cukup-cukup baik lah. Bini kata, suami saya macam ni sungguh lah. Tengok tak kira Ustaz, pakai jubah warna hijau, pakai kepiah, bos selendang atas bau, ngajak taman selesih pula. Nak tahu Ustaz tu kemas tak kemas, bagus tak bagus, tanya bini dia. Kalau bini dia kata, laki saya macam ni lah. Tapi kalau dia kata, laki saya depan orang lah. Maknanya lah. Boleh faham bahasa tu salah? Sebab itu kita tengok di sini, bila Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha mengiktiraf perbuatan baik Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang seorang manusia yang cukup baik. Sebab itu manusia macam ni kita kena tiru. Ayah-ayah, ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian, cerita Siti Khadijah puji Nabi SAW ni, perbuatan baginda sebelum dilantik menjadi Rasul, betul ataupun tidak? Nabi SAW jamu makan orang, Nabi SAW jaga amanah, Nabi SAW tolong orang susah, Nabi SAW hubung silaturahim. Peristiwa ataupun perbuatan baik ni terjadi sebelum baginda dilantik jadi Rasul, betul? Satu ilmu saya nak kongsi dengan ayah-ayah sekalian malam ni. Nabi SAW pernah bersabda, idza aradallahu bi'amdin. Saya hadis ni bila mengaji hari tu saya cukup takut ni. Nabi sebut idza aradallahu bi'amdin, apabila Allah nak seseorang manusia, Allah berkenan pada seorang manusia, Allah nak bagi redha dia pada seorang manusia, Allah nak masukkan manusia ni dalam syurga, semua boleh terjemah oleh Allah. Bila Allah nak pada manusia ni, ista'malah, Allah akan gunakan dia. Bila Allah nak orang tu, Allah akan gunakan dia. Maksudnya 24 jam Ustaz, Allah gunakan dia. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifasta'malah, macam mana Allah nak gunakan manusia ni? Nabi sebut, an yuwaffiqahu li'amalil khairi, Allah akan bagi taufik kat dia, Allah akan bagi kesempatan pada dia, dia boleh buat amalan baik, start daripada pagi bangun tidur sampai tidur balik. Kira terjemah mudah, hidup dia seharian semua buat benda baik. Itu tanda Tuhan nak pada dia. Dia tak buat benda dosa, dia tak buat benda maksiat, dia tak habis masa sesuka hati. Dia habis masa buat ibadah pada Allah, dia duduk dalam masyarakat, dia menjadi asbab masyarakat semua jadi baik. Itu tanda Allah suka pada dia, Allah nak orang tu. Sebab itu hari ni kita try muhasabah tengok sekalian. Kita banyak habis masa buat Allah. Yang pertama, adakah masa kita habis banyak buat ibadah? Satu. Ataupun masa yang ada pada kita banyak kita habis bagi manfaat pada orang. Kalau ada peristiwa perbuatan seumpama tu tanda Tuhan sedang gunakan kita, tu tanda Tuhan berkenan pada kita.
Tapi kalau kata start bangun pagi Ustaz, habis mayang subuh balik lena. Hari cuti lah punya cerita ni. Balik lena. Sagi main mayang zuhur, kalau rajin main surau, main masjid. Kalau tak rajin mayang di rumah. Sagi main asar pula buat ikut suka. Maghrib Ustaz, mari. Habis maghrib Ustaz, kuliah keluar. Contoh. Lepas tu insya' Ustaz, mari. Kalau rajin mari. Kalau segan duduk di rumah. Kalau kata hidup dia Ustaz banyak dihabiskan pada benda yang tak ada manfaat untuk agama, takut-takut Tuhan tak mau orang macam ni. Maghrib-maghrib duk tengok apa rindu awak 200%. Duk tengok Faiz. Teh. Faiz dengan apa? Armel. Teh. Setengah selasih tak tengok noh. Bagus. Maghrib-maghrib duk tengok cerita tu pukul 7. Dia hidup atas muka bumi, hidup dia seharian Ustaz, tak ada manfaat pun dia bagi untuk Islam. Tak ada pun benda baik dia bagi untuk Islam. Tak ada sumbangan dia bagi pada Islam. Orang macam ni, kasar bahasa, Tuhan tak gunakan dia. Bila Tuhan tak gunakan dia, Tuhan tak mau pada dia. Lepas tu cek balik kesalahan. Orang yang sibuk memperjuangkan Islam, cuba kita tengok, kita bagi sumbangan tak? Orang yang sibuk nak mempertahankan Islam, kita bagi sumbangan tak? Orang sibuk mempertahankan saudara se-Islam kita, kita ada sumbangan tak kita bagi pada mereka? Sama ada doa ke, duit ke, tenaga, ada tak kita bagi? Silah. Kalau tak bagi manfaat kepada orang ramai, kita buat ibadah tak pada Tuhan setiap masa? Saya sebut dalam kuliah hari tu, silah. Imam Abu Hanifah dalam keadaan tentera 1000 masuk rumah dia. Dia beritahu pada tentera yang 1000, aku nak minta pada kamu nak pijak mana tempat di rumah aku, pijaklah. Satu tempat je aku tak pergi pijak. Tu, dekat situ tu. Bila ditanya kenapa, dia mengatakan kerana di situ aku khatam Quran 7,000 kali di situ. 7,000 kali kan. Allahu Akbar. Itu kalau bicara tajuk Quran. Imam Syafi'i satu hari sekali habis, bulan Ramadan 2 kali habis, siang sekali, malam sekali. Contoh manusia macam ni, manusia yang tak habis masa dengan benda sia-sia. Ni contoh manusia yang Allah sedang gunakan. Tak boleh. Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu 3 tahun. Setahun pertama perang. Mana perang ada atas muka bumi, semua dia pergi. Tahun yang kedua dia akan duduk di Mekah buat haji, lain buat umrah setahun. Tahun yang ketiga dia menuntut ilmu. Setahun mana pengajian ada atas muka bumi ni, semua dia akan berjalan pergi mengaji. Sehingga tok gurunya sendiri Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala menyatakan, aku ni kalau dapat setahun sudahlah macam anak murid aku. Aku ni tak banyak, kalau dapat setahun dia macam anak murid aku ni, cukup dah. Dah kafai tu, cukup dah. Pak kan? Contoh manusia yang tak pernah buang masa. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, cicit baginda sallallahu alaihi wasallam, satu malam 1000 rakaat. Kita salah. Tak lena. Itulah. Teman bukan kata ayah-ayah saja, bukan ibu-ibu. Ustaz cakap pun serupa. Kita semacam salah. Saya duk beletak ni bukan beletak pada ayah-ayah, duk beletak pada diri sendiri salah. Serupa kita ni salah. Syair yang disebut oleh seorang ulama, man nama hatta yanqadha lailuhu, siapa yang tidur malam sampai habis malam dia, celek-celek mata tu kira subuh, celek-celek subuh. Tahajud tak ada buat, apa tak ada buat. Ulama tu buat dalam syair, dia mengatakan lam yablagh manzila walau yajhada. Orang macam ni dia takkan dapat capai syurga walaupun siang hari dia pulun teruk buat ibadah. Kita wah, tak tahu nak cerita tak erti lah. Sebab tu kita nak minta kalau boleh ayah-ayah ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian, Ramadan kita dah terlepas 2 minggu, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan Allah berkati Ramadan kita, Allah terima amalan yang kita buat di bulan Ramadan. Cuma nak minta amalan yang dibuat pada bulan Ramadan teruskan sampai bulan ataupun sampai bulan-bulan seterusnya ni. Ayah-ayah bulan Ramadan sembahyang jemaah sekali tak miss. Kita minta lepas Syawal ni kita minta teruskan, jangan miss walaupun sekali sembahyang berjemaah di masjid. Kalau kata bulan Ramadan hari tu tadarus Ustaz, 30 hari tu kira clear Ustaz. Kita minta lepas ni Quran baca macam biasa.
Baca salah. Satu kalam yang ustaz-ustaz duk sebut selalu, man kana ya'budu Ramadan, siapa buat ibadah disebabkan bulan Ramadan, fa inna Ramadan qad fat, Ramadan dah lepas habis dah pun. Habis dah pun. Maknanya di sini, siapa buat ibadah disebabkan bulan Ramadan dah habis dah. Siapa yang buat ibadah disebabkan nak kelebihan bulan Ramadan, maksudnya di sini amalan tersebut takkan kekal. Duk pulun sebab bulan Ramadan ustaz, depa kata buat amalan sunat dapat pahala wajib, buat amalan wajib pahala 70 kali ganda. Pulun sebab Ramadan ya, amalan tersebut akan lenyap. Wa man kana ya'budullah, tapi siapa yang beribadah kerana Allah, fa innallaha hayyul la yamut, Allah hidup, Allah tak mati. Terjemah dalam bahasa satu lagi, siapa buat ibadah kerana Allah, amalan tersebut akan kekal walaupun dia dah keluar daripada Ramadan. Boleh kau nak minta periduk balik Azlan lah, periduk balik. Ayah duduk bagi sumbangan bulan Ramadan cantik, teruskan Azlan sumbangan tu. InsyaAllah mudah-mudahan hasil yang kita buat di bulan Ramadan, amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan kekal selepas Ramadan. Itulah tanda Ramadan kita berjaya. Dia tu lah. Nak tahu Ramadan kita berjaya tak berjaya sebagai bulan terbiah, tengok lepas Ramadan. Kalau selepas Ramadan berjaya, tu tanda terbiah Ramadan berjaya. Lepas tu kita harap kalau boleh periduk balik amalan bulan Ramadan hari tu, periduk balik lah. Boleh kau no? Kau nampak tak ceria lah. Kau duk fikir MB Selangor baru. Kau fikir tu. Nak ulas kata tajuk tu malam ni. Ulas lah. Baik. Masalah MB Selangor tak masuk pun MB Selangor namanya lah. Baik. Berkaitan dengan cerita MB Selangor saya sikit lah kita bagi. Ni pandangan peribadi. Ayah boleh terima, ayah boleh tolak. Tapi kalau tanya pandangan saya secara peribadi, saya mengatakan Menteri Besar Selangor yang ada sekarang patut dikekalkan. Apa sebab Ustaz? Boleh ganti tak Ustaz? Wallahu alam, kalau kata nak ganti dan sebagainya tu bergantung pada pimpinan lah. Cuma kita nak minta jangan ganti dengan Datin Seri. Yang tu je saya minta. Ni pandangan peribadi jangan ganti dengan Datin Seri. Kalau nak ganti juga, kalau rasa tak betul ke apa, wallahu alam, cerita tu boleh buat masing-masing. Cari calon lain. Tapi jangan ganti dengan Datin Seri. Apa sebab Ustaz? Kita bukan nak bicara atas sebab parti, tapi kita nak bicara sabda Nabi SAW, lan yufliha qaumun walau amruhum imra'ah. Nabi kata lan, takkan berjaya sampai bila-bila. Qaumun, satu puak, satu tempat ke, satu syarikat ke, satu negeri ke, satu negara ke, dia masuk juga dalam kaum tu. Yang mana diperintah oleh orang perempuan. Nabi kata mana-mana tempat, mana-mana negeri, mana-mana negara diperintah oleh orang perempuan, takkan berjaya. Baginda menggunakan istilah lan. Lam nun. Maksud dia nafi, dia menafikan forever, sampai bila-bila. Serupa ayat dengan walan tarda ankal yahud walan nasara tu. Orang Yahudi, orang Kristian sampai bila-bila takkan setuju dengan orang Islam. Hak ni pun serupa. Sampai bila-bila takkan berjaya kalau ketua di atas tu orang perempuan. Sebab tu kalau tanya saya seperibadi, saya cukup tak setuju dia dilantik sebagai Menteri Besar. No, cari orang lain. Cari yang lelaki je. Walaupun lelaki tak pandai memerintah lelaki, tapi lelaki ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Setuju tak setuju? Terpulang. Tapi kalau tanya pendapat pribadi, tak payah tukar salah. Rekod negeri Selangor cukup cantik. Nak banding dengan rekod negeri Selangor cukup cantik, nak banding dengan kalau banding dua negeri itulah. Tapi kalau nak banding Pulau Pinang dengan Perlis, bagus Pulau Pinang pada Perlis, betul. Pulau Pinang dengan Pahang, bagus Pulau Pinang pada Pahang. Kalau ikut rekod tu silah. Tapi antara Selangor dengan Pulau Pinang, lebih baik Selangor daripada Pulau Pinang. Dari sudut pentadbirannya, dari sudut ketulusannya, dari sudut wang ringgit atas rakyat dan sebagainya, Selangor lebih baik daripada Pulau Pinang. 3 kali saya ulang. Boleh faham ke lah? Itu kalau tanya pandangan peribadi, saya cukup tak setuju ditukarkan. Cukup tak setuju. Wallahu'alam lah, ayah ibu di sini ada pandangan yang lain, boleh terima, tak ada masalah. Itu sekadar pandangan. Baik, balik pada tajuk kita tadi, mudah-mudahan kita dapat amalkan apa yang kita buat di bulan Ramadan nanti. Lari tajuk tu. Baik, sambung. Tajuk yang seterusnya.
Bila Siti Khadijah bagi komen pada Nabi SAW, akhirnya Siti Khadijah bagi satu cadangan. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Khadijah kepada Nabi SAW adalah pendapat yang baik, yang dapat diterima oleh akal yang waras. Apa yang Khadijah sebut tentang Nabi SAW itu satu benda yang cukup-cukup baik dan boleh diterima. Dalam kesempatan ini, kita dapat lihat betapa mulianya fikiran Siti Khadijah. Cuba tengok. Waktu Nabi SAW balik dalam keadaan nampak cemas, nampak apa? Siti Khadijah bagi pula kata-kata menaikkan semangat Nabi SAW. Sifat ni kita minta ayah-ayah, ibu-ibu serupa. Kita kalau ada orang mari pada kita sekalian, cerita satu masalah pada kita, kita sebagai pendengar, kalau boleh, jangan duk camdek dia. Faham ke istilah tu no? Jangan duk kata kat dia lagi, hang tu lah. Jangan. Hang tu, pasal tu hang kena. Jangan. Habis tu nak buat apa Ustaz? Sebut kata-kata yang menaikkan balik semangat dia. Tak apa, insya-Allah boleh Tak apa, elok Tak apa, boleh buat insya-Allah. Sebut kata-kata yang menaikkan balik semangat dia. Jangan camdek dia. Tu ibu-ibu di belakang. Suami balik aksiden. Dah aksiden Uzilan. Abang tak apa abang. Sekali kita pergi hospital. Pergi cek tengok kau ada patah apa. Cukup Uzilan. Jangan duk kata, "Tulah orang dah kata jangan naik, naik juga." Jangan. Jangan. Orang dah habang dah. Rumah 60 dah. Suruhlah anak bawa kereta tu. Nak bawa sendiri juga. Masuk longkang tengok. Tak, jangan. Faham kok bahasa tu Islam? Jangan. Tiru sifat Siti Khadijah ni. Dia bagi semangat. Dia bagi cadangan yang baik pada Nabi SAW. Baik. Beliau berusaha menenangkan hati Nabi SAW dengan pemikiran yang dapat diterima oleh akal. Dengan idea yang baik. Dengan kata-kata yang baik. Sehingga Nabi SAW yakin dan baginda tenang. Allahu Akbar. Pak adalah kamula minar rijal kathir. Pegang betul-betul ayat ni Ustaz. Baginda bersabda, kamula minar rijal, orang lelaki yang sempurna iman, yang imannya mantap. Daripada kalangan orang lelaki ni Nabi sebut ramai. Sebab itu ashabul rasul, berapa ramai iman mereka mantap. Walam yakmul minan nisa illa thalathah. Nabi kata di kalangan orang perempuan pula yang iman mereka mantap tak ramai, 3 orang je. Sebab itu ibu-ibu yang ada di sini nak tiru keimanan seorang perempuan, tiru 3 manusia ni. Yang pertama sekali Khadijah binti Khuwailid. Sebab itu cerita Khadijah binti Khuwailid baca, tiru. Yang kedua perempuan yang imannya mantap, Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang ketiga Fatimah Zahra, anak perempuan Nabi SAW. Boleh dapat kan? InsyaAllah mudah-mudahan. Sebab itu ibu-ibu di belakang, tiru 3 sifat manusia yang cukup-cukup baik ni bagi kategori orang perempuan. Baik. Namun Khadijah tidak berhenti di sini kerana beliau menganggap kejadian yang dialami oleh Nabi SAW perlu dirujuk ataupun perlu ditanya kepada seorang yang lebih berpengalaman. Tengok cerita ni tak berhenti dekat ni, tak berhenti dekat sabarlah abang, tak apa, abang ni orang baik. Tak cukup dekat tu. Cari pula orang hak berpengalaman. Kerana itu Khadijah berlari ke rumah sepupunya Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang buta mata. Dia pendeta tapi dia Kristian, Nasrani lah. Dia Nasrani tapi buta. Baik. Dan mengisahkan kejadian yang baru dialami oleh Nabi SAW. Sebab apa cari Waraqah? Kerana Waraqah ini orang Kristian yang faham kitab Taurat, yang faham kitab Injil. Boleh nampak Azilan? Waraqah ni seorang paderi, Taurat dalam kepala otak dia, Injil dalam kepala otak dia. Dua-dua kitab ni dia hafal. Kenapa dia tak hafal Quran Ustaz? Mana ada Quran lagi waktu tu Ustaz? Dan Waraqah bin Naufal masuk di kalangan Ahlul Fitrah. Walaupun dia berpegang dengan agama Nasrani, tapi ada yang mengatakan dia masuk Ahlul Fitrah. Berdasarkan dalil wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazabkan satu kaum sehingga kami hantar rasul kepada mereka. Selama mana manusia tidak dihantar rasul, selama itu dia dikira ahlul fitrah. Sebab itu ayah Nabi SAW, jangan kata ayah Nabi lan neraka nah. Ayah Nabi SAW ahlul fitrah. Sebab waktu ayah Nabi SAW Abdullah hidup, tidak ada Nabi pada zaman tersebut. Waktu Siti Aminah hidup, tidak ada Nabi zaman tu. Waktu Abdul Muttalib, Qusay mana naik sampai ke atas tu, tidak ada Nabi yang hidup pada zaman tersebut. Sebab itu mereka masuk kategori Ahlul Fitrah. Boleh faham bahasa tu silah? Sebab tu jangan duk
Ada setengah manusia dia cakap lepas, jenis cakap lepas. Dia duk ulas kata ayah Nabi dalam neraka, ibu Nabi dalam neraka dan sebagainya. Dah. Mereka ahlul fitrah. Termasuklah Waraqah bin Naufal. Baik. Waraqah bin Naufal sangat besar sekali perhatiannya terhadap kejadian tersebut. Dia bila dengar, dia ambil peduli sungguh-sungguh. Kerana itu beliau menyuruh Khadijah untuk membawa Nabi ke hadapan beliau agar dapat mendengar langsung daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar cerita tersebut, dia kata, "Wak mari Nabi tu pada aku. Wak mari Muhammad ni pada aku." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang dialaminya di hadapan Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal ni sepupu Siti Khadijah, beliau memerhatikannya sampai selesai, dengar sampai habis. Lalu Waraqah berkata, "Walladhi nafsi biyadihi innaka lanabiyyun hadhil ummah." Tu kesimpulan pertama dia buat. Walaqad ja'aka an-namusul akbar alladhi ja'a Musa wa anna qaumaka sayukadzibunak wa yu'dhunak wa yukhrijunak wa yuqatilunak. Allahu akbar. Hadis ni ada dalam sahih Imam Bukhari. Kata Waraqah bin Naufal, demi Allah yang jiwa aku berada, yang diri aku ni berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya engkau ni wahai Muhammad adalah Nabi untuk umat ini. Satu, berdasarkan pengetahuannya dalam kitab Taurat Injil tentang sifat Nabi SAW dalam kitab Taurat Injil, dia mengatakan, inilah engkau lah Nabi akhir zaman ni. Engkau telah didatangi oleh malaikat Jibril yang pernah didatangi ataupun yang pernah datang kepada Nabi Musa. Dan malaikat Jibril yang datang pada kamu wahai Muhammad, malaikat Jibril, malaikat tu juga pernah datang pada Nabi Musa dulu. Dan cuba perhati ayat ni Ustaz. Dan nanti wahai Muhammad, oleh kerana kamu dilantik menjadi Rasul, kamu akan didustakan, akan disakiti, akan diusir, bahkan kamu akan diperangi oleh kaum kamu. Bila kamu menjadi Nabi, dilantik jadi Nabi, akan dilantik menjadi Rasul, kamu wahai Muhammad akan disakitkan oleh kaum kamu sendiri, diperang oleh kaum kamu sendiri, didustakan, dibangkang oleh kaum kamu sendiri, akan dihalau oleh kaum kamu sendiri. Inilah sifat seorang manusia yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Nabi SAW pembawa Islam, tu yang baginda kena. Jadi samalah kita orang yang memperjuangkan Islam, inilah yang patut kita kena. Boleh faham bahasa tak? Nama kata orang Islam, nama kata nak bawa Islam, nama kata nak julang Islam naik ke martabat yang paling tinggi, Ustaz, inilah benda yang akan kita kena. Kena bangkang, kena sakit, kena usir, kena perang. Sebab tu kita nak minta ayah-ayah bubun rahmati Allah SWT sekalian, kalau rasa hari ni Ustaz, kami usir tak kena, sakit tak kena, apa pun tak kena apa Ustaz. Takut-takut kita masih lagi belum berada dalam golongan yang memperjuangkan Islam. Yang tu takut. Kami tak kena apa Ustaz, hidup kami kira cantik Ustaz. Pergi kerja, balik kerja, main malam ngaji. Esok pergi kerja, balik kerja, malam ngaji. Malam tu tak ada kuliah, balik awal kena cakotiau telur ayam basuh. Kira hidup dia kira cantik ya, tak kena apa, orang marah pun tak, orang kata apa pun tak kacau langsung hal orang. Dia kira hal dia dengan keluarga dia ya. Takut-takut macam ni Azlan, orang macam ni takut-takut dia belum lagi masuk kategori orang-orang yang memperjuangkan Islam. Lepas tu balik kita cek balik nah, tengok kita macam mana Azlan. Bukan kata ayah ibu buah, ustaz cakap pun serupa Nah, ambil pengajaran sama-sama. Baik. Ketika Nabi mendengar apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, baginda sangat terperanjat kerana baginda merasa di saat itu sangat dicintai oleh kaumnya. Baginda tanya, apakah mungkin masyarakat akan halau aku? Masyarakat akan halau aku kah? Aku ni kan makhluk yang paling disayangi di Mekah ni. Semua kata pada aku Al-Amin. Takkan mereka nak bangkang aku? Waraqah menjawab dengan tegas, na'am. Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihil i'adatan bihil ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Ji'ta bihi illa 'adahu an-nas wa harabuhu wa in adraktu dhalika al-yawm wa talat bil hayah nasartuka nasran qawiyan. Allahu akbar. Kata Waraqah bin Naufal, jawab balik, dia kata, demi Allah, aku sumpah demi Allah, setiap orang yang diangkat jadi nabi seperti kamu pasti dia akan dimusuhi dan diperangi oleh kaumnya. Orang hak jadi nabi serupa kamu ni semua kena tentang dengan kaum, semua kaum dia lawan. Dan Nabi SAW disebut oleh Waraqah sebut pada Nabi SAW,
jika aku pada waktu kamu dimusuhi itu aku masih hidup, kalau waktu kaum kamu lawan kamu ni wahai Muhammad, aku masih hidup time tu, pasti aku akan bela kamu sekuat-kuatnya. Walaupun dalam keadaan usia beliau ketika itu hampir 90 lebih sekalian, buta, dia kata, wahai Muhammad, kalau kaum kamu lawan kamu nanti, aku yang akan bela kamu. Dan tak lama selepas daripada itu sekalian, Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Tak sempat nak bantu perjuangan Nabi SAW, meninggal dunia. Orang yang mula bantu perjuangan Nabi SAW, Abdun, seorang hamba, wa Hurrun, seorang merdeka. Maksudnya di sini, antara sahabat yang mula tolong Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Bilal bin Rabah. Itu dua manusia yang mula-mula bantu Nabi SAW. Nak cerita lebih-lebih tak arti je lah. Nabi SAW baru ni saya bicara tajuk Sayyidina Abu Bakar. Malu je lah, malu. Nabi SAW sebut, ma da'utu ahadan ilal Islam. Aku ni tak pernah ajak seorang manusia pun kepada Islam. Melainkan orang hak aku ajak tu, ada yang bangkang, ada yang nak fikir dulu, ada yang taraddud, duk bolak-balik, betul ke tak betul Muhammad ni, betul ke tak betul Muhammad ni. Nabi kata mana-mana orang aku ajak pada Islam semua ada sifat tu. Hak bangkang terus ada, hak terima, nak terima tak terima sama banyak ada, hak nak fikir dulu pun ada. Illa ma kanat min Abi Bakrin. Nabi kata melingkar seorang Abu Bakar. Aku cerita apa? Ma taraddada minhu. Sikit pun tak ada nak bolak-balik. Telan bulat-bulat terus. Telan bulat-bulat terus. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar digelar As-Siddiq. Tak ada sahabat digelar As-Siddiq satu, melainkan Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua wasilan, Sayyidina Abu Bakar dapat satu doa Nabi SAW. Sahabat lain seorang tak pernah dapat. Allahumma ja'al Aba Bakrin ma'i. Ya Allah, kau bagilah Abu Bakar ini bersama dengan aku. Fid darajati, satu darjat dengan aku. Fil jannah, dalam syurga yang sama dengan aku. Tak ada sahabat dapat status macam tu, melainkan Sayyidina Abu Bakar. Allahu Akbar. Tak tu kita minta kalau boleh sifat Sayyidina Abu Bakar ni tiru Ustaz, tiru. Apa yang mari pada Islam, telan bulat-bulat. Apa yang ulama sebut, telan bulat-bulat. Apa hadis kata, telan bulat-bulat. So dia kata tak sesuai lah, payah lah, tak relevan lah, tak mahu lah. Tak ada apa sini no. Macam ada nampak kaya. Tak minta telan bulat-bulat. Mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita insya-Allah. Baik. Okey. Satu ayat je lagi Ustaz nak habis dah. Setelah peristiwa Waraqah bin Naufal bagi nasihat, wahyu terputus selama beberapa waktu. Kemudian Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi SAW secara terus menerus. Secara dalam kitab kita ni ditulis continue. Tu bahasa Inggeris tu, tapi dia tulis bahasa Indonesia. Continue. Ejaan pun K-O-N-T-I-N-Y-U. Continue. Dia tulis dalam bahasa Indonesia. Tak apalah. Ala kulli hal, kita ambil pengajaran sama-sama. Pengorbanan Siti Khadijah satu, yang kedua peranan Waraqah bin Naufal. Mudah-mudahan kita ambil kepahaman malam ni insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Bahagian yang kedua boleh kono? Insya-Allah selesai soalan tu. Bahagian yang kedua silah. Yang ni simple ya. Baik. Saya ambil masa lebih kurang 5 minit ke 10 minit New Zealand. Kalau terlebih sikit minta maaf banyak-banyak noh. Baik. Di antara benda yang saya nak kongsi malam ini berdasarkan kitab ni, La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kitab susunan Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki, cukup cantik New Zealand. Dia pesan, Nabi pesan, jangan kamu meremehkan, memperkecilkan benda baik walaupun benda baik itu kecil. Malam ni saya nak bawa beberapa hadis kita kongsi sama-sama New Zealand. Yang pertama tentang keutamaan membangunkan masjid. Kalau boleh ayah-ayah ibu-ibu yang ada di sini, mana-mana masjid yang dengar kata nak buat, mana masjid kata nak minta wakaf dan sebagainya, kita nak minta bagi sumbangan. Banyak sikit, nombor 2. Yang penting bagi. Ada surau Ustaz, minta sumbangan Ustaz untuk buat pembinaan surau, bagi. Nabi sebut dalam satu hadis, hadis ini riwayat Imam Tabrani, baca bahasa Melayu senang. Siapa yang membangunkan masjid sekadar sangkar burung kerana Allah, siapa yang bangunkan masjid sekadar sangkar burung kerana Allah. Maksud sangkar burung di sini, kalau kita terjemah dalam bahasa kampung kita, boleh jadi dia wakaf tanah Ustaz untuk buat masjid, tapi tanah yang dia wakaf tu besar sangkar burung Boleh faham bahasa tu? Sikit Ustaz Ya. Ataupun dia bagi
pasiak, bata, apa simen. Pasiak, bata, simen yang dia bagi tu, sumbangan dia bagi tu cukup untuk bina besar sangkap burung. Dua. Ataupun dia bagi duit, tapi duit yang dia bagi tu Ustaz cukup untuk beli satu sangkap burung. Masjid harga 3 juta contoh dia bagi 50 50 kira habuan lepas sangkap burung sama dengan harga sangkap burung. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Allah akan bangunkan untuknya satu mahligai dalam syurga. Benda kecil tapi ganjarannya besar. Kita minta lepas ni sama-sama rebut peluang kalau ada depan mata kita. Satu. Yang kedua, saya nak minta pada ayah-ayah sekalian, amalan kedua yang kita nak kongsi malam ni, apa saja benda kotor dalam masjid surau, kita minta kutip. Nampak sampah, kutip. Tengok tek cicak, beruih tu tak ada Azai, ambil guna tangan, kutip, pergi buang, lepas tu basuh tangan tu. Budak-budak makan coklat Ustaz, gula-gula tu, plastik dia lempar dalam masjid, ayah-ayah ambil, buang dalam poket. Sekali keluar nampak tong sampah, buang. Ayah-ayah, ibu-ibu masuk bilik ayam, tengok dalam lubang tandas tu lah, orang Kedah sebut lubang jamban tu, nampak sekilo tu ada dalam tu. Sekilo. Dia buang kemarin kot Ustaz, duduk kembang, Allahuakbar lah, ngotok Ustaz. Dia duduk dalam tu banyak Ustaz. Kita nak minta ayah-ayah kalau boleh ambil timba, ambil ayak, curah benda tu, bagi dia tenggelam lah. Kami masuk bilik ayam, nampak pasiak penuh Ustaz. Atas tu dia pijak tu, pasiak penuh hitam. Ambil paip, percik. Walaupun kita tak gunakan bilik air tersebut, percik bagi bersih. Apa kelebihan dia Ustaz? Cuba dengar. Abdullah bin Abbas berkata, sesungguhnya ada seorang perempuan duk kutip kotoran, duk kutip sampah dalam Masjid Nabawi. Kutip pelepah tamar, kutip biji tamar, kutip apa daun-daun yang jatuh dalam Masjid Nabawi. Ketika mana wanita itu wafat, baginda tidak dimaklumkan tentang kematiannya. Bila perempuan ni mati, sahabat-sahabat tak bagi tahu pada Nabi SAW. Sahabat-sahabat senyap Lalu baginda tanya, mana makcik haduk kutip sampah ni? Terjemah bahasa kampung, mana makcik haduk kutip sampah ni? Sahabat-sahabat jawab, dia dah meninggal ya Rasulullah. Baginda bersabda, idza mata mayyitun fa'adhinuni. Kalau ada siapa-siapa mati dalam Madinah ni, hangpa bagi tahu aku. Bagi tahu aku. Kalau ada siapa mati, bagi tahu. Lalu baginda pergi ke kubur makcik tersebut. Nabi solat di atas kuburnya, solat jenazah atas kubur tersebut. Lalu baginda bersabda, hadis riwayat Imam Tabrani, sesungguhnya aku melihat wanita ini di dalam syurga. Selesai semayang, Nabi pusing pada para sahabat. Nabi kata, aku duk nampak makcik ni duk dalam syurga dah. Disebabkan apa? Dia pungut sampah, dia kutip sampah yang ada dalam masjid. Kutip sampah dalam masjid, ganjaran dia syurga. Lepas tu kita minta amalan kecil yang kedua ni buat. Boleh? Doa. Boleh ke cerita macam ni? Boleh jalan insya-Allah. Ada banyak tapi kita kongsi sikit sudahlah malam ni. Yang ketiga, ayah-ayah, ibu-ibu kalau semayang, tolong perapat saf. Saf tu perapat, jangan duduk bagi renggang, jangan duduk bagi kosong. Bagi rapat saf. Baginda bersabda, siapa yang menutup saf yang renggang, Allah akan tinggikan satu darjat dan Allah akan bangunkan untuknya satu mahligai dalam syurga. Riwayat Imam Tabrani daripada riwayat Muslim bin Khalid Az-Zinji. Siapa perapat sah yang renggang, Allah tinggi satu darjat, Allah bina satu rumah bagi dia dalam syurga. Kita nak minta buat. Boleh no? 3. Yang keempat, yang ni jangan marah sajalah no. Saya mengajak letak musik itu saja sajalah. Baik, yang keempat, baginda ajar kepada kita satu amalan kecil yang cukup banyak manfaatnya, memasukkan rasa seronok ke hati orang Islam. Bagi orang Islam seronok. Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Amalan apa paling baik sekali? Baginda menjawab, engkau memasukkan rasa seronok ke dalam hati seorang yang beriman. Kamu buat bagi orang seronok, tu amalan yang cukup-cukup baik tu. Mengajak kalau boleh pukul 9 berhenti, baru seronok dia lah. Kan? Lajak 9.30 orang tak seronok. Contoh, ni nak kena berhenti dah buat gaya ni. Baik. Nabi sebut contoh yang mudah, Nabi sebut engkau kenyangkan rasa lapar, kau bagi makan pada orang. Satu. Nak bagi orang seronok ni. Ataupun kau bagi pakaian untuk tutup aurat dia. 2. Ataupun kau tunaikan hajatnya. 3.
Tak apa nak faham Ustaz? Baik, macam ni contoh mudah. Ayah-ayah semua ada keluarga masing-masing. Nak bagi mudah faham, ayah-ayah satu amalan yang paling baik kita bagi orang seronok. Anak duduk di rumah, ayah-ayah balik lagi, anak sebut, ayah malam ni malam minggu, jom kita makan cakotiau boleh ayah? Telur ayam basuh. Teringin nak makan cakotiau ayah. Ayah-ayah kalau orang yang baik, ayah-ayah bawa dia, walaupun letih balik semayang ni, ayah-ayah bawa anak pergi makan sekali dengan bini tu lah. Bawa pergi. Bila dia makan tu dia seronok, ayah-ayah dah buat satu amalan yang paling afdal dalam Islam. Simple lah. Bawa dia pergi makan, dia makan tu seronok Ustaz, dah buat satu amalan yang cukup besar. Cukup besar. Ibu-ibu di belakang, balik di rumah, anak pesan, mak, esok mak buat apa bihun sup boleh lah mak. Kita letih je lah. Tapi bila kita buat juga bagi dia seronok, kita dah buat satu amalan yang paling afdal dalam Islam. Boleh faham tak tu? Ayah-ayah di sini, balik di rumah lagi, bini kata, abang, saya ni baju raya saya ni hak tu lepas abang. Oi. Saya teringin lah nak beli baju raya baru, walaupun raya dah lepas 2 minggu dah. Teringin abang oi nak beli baju baru. Mereka kata di pasar Kemboja murah. Pasar Kemboja, jenuh beratuk tunggu lah. Mereka kata kat pasar Kemboja murah abang oi. Boleh beli apa? Bundle. Oh. Ayah-ayah ada duit sikit, walaupun duit tu kita nak pakai, ayah-ayah tarik bagi kat bini. Bini dapat dia seronok menyengit tu kan. Seronok dah. Ayah-ayah dah buat satu benda yang paling afdal. Boleh? Kita nak minta buat. Ibu-ibu di belakang. Ni di antara satu daripada cara nak bagi orang seronok, tunaikan hajat. Ibu-ibu di belakang, ayah-ayah duk minta lama dah nak nikah dua. Kan? Ibu-ibu tunaikan hajat mereka. Ibu-ibu buat satu benda yang cukup afdal. Boleh tak tu? Yang tu tak boleh Ustaz. Minta maaf tu. Seronok musik tajuk tu Ustaz. Jangan marah. Boleh tajuk tu? Seorang pun tak engguk nampak ke? Tak apalah. No, kita nak minta sama-sama amalkan. Dan yang terakhir Islam, dua yang terakhir. Nabi pesan kepada kita supaya banyak membaca ayat kursi. Dan kalau boleh ayah-ayah selepas sembahyang fardu pastikan ayat kursi baca. Kalau tak sempat baca, kita cadang waktu berjalan balik baca. Tak sempat juga Ustaz, tadi kalut-kalut mai habis sembahyang maghrib, duduk kuliah dan sebagainya, balik sembahyang isyak satgi Ustaz, qada balik ayat kursi hak maghrib tu. Sebab amalan yang dibuat oleh para ulama, ada ulama yang qada balik amalan tersebut. Antaranya Imam Ibn Sirin. Contoh, wirid lepas sembahyang maghrib kita tak pernah tinggal. Tapi mari tu lambat Ustaz sembahyang maghrib, habis sembahyang maghrib ada kuliah, tak ada nak wirid, tak ada nak apa Ustaz Habis kuliah sembahyang isyak. Habis isyak wirid isyak macam biasa. Waktu berjalan balik tu, perhabis pula wirid sembahyang maghrib tadi. Qadaan. Serupa qada lah bahasa mudah dah. Nak latih diri supaya berkekalan mengamalkan wirid tu. Satu daripada wirid yang saya minta jangan tinggal, amalan membaca ayat kursi. Baginda bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah, siapa baca ayat kursi selepas sembahyang fardu. Lepas sembahyang fardu baca, lam yamna'hu minal jannah. Orang ni tunggu syurga. Orang ni terjemah mudah, tidak ada penghalang antara dia dengan syurga. Illal maut, melainkan mati. Terjemah mudah, orang ni tunggu masa yang nak masuk syurga. Tunggu bila? Tunggu dia mati ya nak masuk syurga. Faham bahasa tak? Terjemah dalam bahasa mudah Ustaz, orang yang amalkan ayat kursi selepas sembahyang fardu, insya-Allah Allah bagi syurga pada dia. Tapi nak masuk syurga kena tunggu mati dulu. Itu kita minta amalkan. Dan amalan yang terakhir nak minta baca la haula wala quwata illa billah. Amalan membaca la haula wala quwata illa billah. Man qala la haula wala quwata illa billah, siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah, baginda bersabda, kana dawaun, dia adalah ubat kepada 99 jenis penyakit. La haula wala quwata illa tu ubat 99 jenis penyakit. Macam manis, darah tinggi, sakit jantung, sakit urat, sakit kepala, sakit pinggang, sakit lutut, sakit kaki, baru 8. Gastrik 9. Ya salah. Ini 99 jenis penyakit. Kami beramal Ustaz, tak sembuh pun kencing manis kami. Walaupun tak sembuh, Allah akan kurniakan kesabaran menghadapi kencing manis tu. Boleh dapat sekat tu? Dan baginda sebut aisaruha, penyakit paling simple, paling ringan, paling cepat Tuhan sembuhkan. Alhammu. Alhammu ni kita terjemah gundah gulana. Tak berapa faham Ustaz? Serabut.
penyakit serabut. Ayah serabut, la haula wala quwata illa billah. Ada problem no, serabut, la haula wala quwata illa billah. Ustaz pukul 9 tak berhenti, la haula wala quwata illa billah. Boleh dapat hasil no? InsyaAllah. Tak, benda ni kita minta amalkan. Sebab lah duit pakai tak ada ni, pakai duit serabut pula kah. Baca la haula wala quwata illa billah banyak-banyak. Boleh no? InsyaAllah mudah-mudahan wasilan. Pertemuan akan datang kita akan kongsi amalan-amalan kecil yang lain yang besar ganjarannya insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kalau manusia sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As.